Palestin gesa dunia sekat Israel. Lelaki gagal mencuri diheret kereta api. Dua remaja terpaksa jadi hamba 12 tahun akibat tonton K-drama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Amira Akilah dalam Netstep Global, 7 berita dunia paling trending hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Perdana Menteri Palestin Muhammad Shtayyeh menegaskan perhubungan negara Palestin perlu diterjemahkan menerusi konsensus antarabangsa ke arah menamatkan pencerobohan berterusan, penjajahan, pendudukan dan penolakannya terhadap keamanan serta dunia perlu memulakan sekatan ke atas Israel. Berucap pada mesyuarat mingguan Kabinet Palestin di Ramallah, beliau berkata, terdapat gerakan antarabangsa bagi penyelesaian dua negara itu dan dunia tidak harus memberi perhatian kepada Netanyahu dan kerajaannya yang menolak penyelesaian. Katanya dunia juga harus berusaha untuk menamatkan pendudukan, mengiktiraf negara Palestin secara dua hala dan mengundi Palestin untuk menjadi negara anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Dasar jenayah pembunuhan Israel masih meragut nyawa orang awam yang tidak bersalah di semenanjung Gaza. Malah bantuan yang diberikan sangat sedikit dan tidak memenuhi keperluan orang ramai. Malah katanya penyakit kini mula merebak dan ribuan kes hepatitis dan penyakit lain sudah direkodkan ketika musim sejuk berlaku serta ketiadaan tempat perlindungan yang sesuai. Sekurang-kurangnya 47 orang tertimbus dalam kejadian tanah runtuh yang melanda wilayah Yunnan di barat daya China pada Isnin. Lebih 200 penyelamat bersama 33 kenderaan bomba dan 10 jengkaut terbabit dalam operasi mencari mangsa selepas bencana itu berlaku di Kampung Liangshui, Pekan Tangfang di Bandar Zaotong pada 5.51 pagi. Seramai lebih 200 penduduk dipindahkan ketika Suruhanjaya Wilayah bagi pengurangan bencana mengaktifkan tindak balas kecemasan tahap 3 untuk bantuan bencana. Video rakaman yang dikongsi di media sosial memaparkan anggota penyelamat mengalihkan timbunan batu yang runtuh di tengah-tengah pergunungan yang dilitupi salji. Difahamkan tanah runtuh adalah kejadian biasa di Yunnan, kawasan terpencil di China yang bergunung curam bertembung dengan banjaran Himalaya. Seorang pencuri telefon bimbit di timur India menerima padah apabila dia dibiar tergantung di tingkap kereta api yang bergerak sejauh lebih 1 kilometer. Insiden itu dilapor berlaku di Bandar Bakalpur, Bihar dengan video tular menunjukkan pencuri malang itu seperti bergayut di tepi gerabak apabila tangannya digenggam penumpang di dalam kereta api yang melihat cubaan dia mencuri telefon bimbit penumpang wanita. India Times melaporkan lelaki itu juga dipukul di kepala beberapa kali oleh penumpang yang marah dan mahu memberi pengajaran kepadanya. Ketika kejadian, pencuri terbabit melihat seorang penumpang wanita duduk di tepi tingkap sedang berbual di telefon bimbitnya dan cuba merampas alat telekomunikasi itu. Malangnya dia tidak sempat melarikan diri sebelum kereta api bergerak dan penumpang lain yang melihat kejadian pantas menarik tangan lelaki itu serta membiarkan dia tergantung di tepi gerabak. Pasangan berasal dari New Zealand mendakwa duduk di kerusi yang basah dengan air kencing dan terpaksa menempuh pengalaman kurang menyenangkan sepanjang menaiki pesawat Qantas Airways dari Bangkok, Thailand ke Sydney, Australia. Suami isteri terbabit menuntut bayaran balik sepenuhnya terhadap tambang yang dibayar bagi penerbangan mengambil masa 10 jam itu. Pada awalnya, Qantas Airways menolak tuntutan itu namun akhirnya memohon maaf dan membayar pasangan terbabit selepas siri perbalahan yang berlanjutan. Hindustan Times yang memetik NZ Herald melaporkan ketika dalam pesawat, pasangan itu meletakkan barangan mereka di ruangan bawah depan tempat duduk. Namun apabila mahu mengambil barang itu, mereka mendapati ia basah
termasuk bantal Qantas. Apabila membuat laporan, penyelia syarikat penerbangan itu menawarkan 10,000 mata Qantas sebagai ganti rugi, tetapi ditolak pasangan berkenaan kerana mereka memutuskan untuk tidak lagi menaiki penerbangan dengan Qantas Airlines. Seorang jutawan berusia 51 tahun di Tenggara China meluahkan rasa rimas diganggu orang tidak dikenali yang mengaku sebagai anaknya, Zie Haonan. Ia selepas Zie Yue menawarkan ganjaran 10 juta yuan, kira-kira 6.63 juta ringgit, jika ada yang menemukan anak lelakinya itu yang sudah lama hilang. South China Morning Post melaporkan Zie Yue, seorang usahawan dari Shenzhen, wilayah Guangdong, mendakwa dihubungi ramai orang yang mahu menjalani ujian DNA, termasuk seorang lelaki yang hanya 10 tahun lebih muda dan berkeras memanggilnya ayah. Bagaimanapun katanya, dia yakin dengan bantuan polis, anaknya yang kini berusia 25 tahun akan ditemukan pada tahun ini. Malah dia juga akan menghormati kehendak anaknya dan tidak akan mengganggu hidupnya. Sebuah rakaman yang jarang didedahkan kepada umum menunjukkan Pyongyang menghukum 2 remaja lelaki menjadi buruh paksa selama 12 tahun gara-gara menonton drama Korea yang lebih sinonim dengan singkatan K-drama. Klip itu dipercayai dirakamkan pada 2022 dan hukuman ke atas kedua-dua pesalah berusia 16 tahun itu dilakukan di hadapan ratusan pelajar di sebuah stadium terbuka. Ia diserahkan kepada BBC oleh Institut Penyelidikan yang bekerjasama dengan pembelot dari Korea Utara iaitu South and North Development. Rakaman itu diedarkan secara meluas di Pyongyang untuk tujuan ideologi pendidikan dan memberi amaran kepada rakyat mereka. Pada 2020, Pyongyang pernah menggubal undang-undang yang menetapkan tindakan menonton atau mengedarkan bahan hiburan Korea Selatan boleh dihukum mati. Di tengah-tengah fenomena cuaca El Nino, sejumlah besar kawasan di Australia dilanda angin kencang dan gelombang panas yang meningkatkan risiko kebakaran belukar. Menurut Jabatan Kaji Cuaca, amaran gelombang haba pada tahap ekstrim dicatatkan pada hari kedua di bahagian Australia Barat dan dilanjutkan ke Australia Selatan, manakala kawasan Queensland, New South Wales dan wilayah utara berada di bawah amaran teruk. Badan itu memberi amaran Australia Barat, kawasan terpencil Pilbara dan Gascoyne boleh mencecah suhu panas melampau sehingga 40 darjah Celsius. Suhu maksimum 48 darjah Celsius diramalkan kira-kira 1,500 km di utara ibu negeri Perth. Di bandar pelombongan Pilbara, para budo melebihi purata maksimum sepanjang Januari. Suhu tertinggi mencecah 50.7 darjah Celsius direkodkan di lapangan terbang di Onslow Pilbara pada 13 Januari 2022. Sekian sahaja Netstep Global pada hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita dunia paling trending hanya di Netstep Global. Follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.